Okay. Tak apa, kita start ya. Jadi first kali kalau kamu tengok guys, dia guna sistem penerapan ni simple je. Yang ni saya sentuh sikit je untuk kamu lebih kurang je. Sebenarnya benda ni ada juga dalam bahagian ni pun ada juga yang agak mengelirukan. Tengok nombor 1. Terdapat 3 pilihan warna bagi selai kemeja dan 5 pilihan warna bagi selai seluar. Jadi kita ada kemeja, kita ada seluar. Kemeja ada 3 dan seluar ada 5 pilihan. Jadi dia punya tentukan bilangan cara dia senang je. Kita hanya perlu darab saja dua-dua ni dapat terus jawapan dia 15 cara. Okey. Dia seolah-olah kita buat macam ni lah gambar je pokok. Depan ni 3, 1, 2, 3. Kemudian yang belakang ni setiap satu dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah jadi macam apa? Kaki ayam pun ada. Jadi jumlah semua ni 15. Tapi kita tak kira macam tu lah. Kamu kena tahu cara dia. Sebab tu kita panggil dia konsep pendaraban kat sini. Konsep pendaraban. Okey. Nombor 2. Berapakah bilangan cara set jawapan diperoleh jika terdapat 15 soalan betul atau salah? Maksudnya, berapakah cara set jawapan yang diperoleh jika terdapat 15 soalan betul dan salah? Jadi kita tengok. Dia ada soalan dia ada 15. Jawapan dia ada betul dan salah. Maksudnya betul salah apa? 2 je. Betul atau salah. Sebab tu kita akan dapat jawapan kita akan dapat 30. Okey. Contoh kalau kita buat dari segi gambar pokok, yang ni kita akan buat 15. Yang ni tu ada 15 semua. Dan setiap cabang 15 ni ada 2. Betul salah, betul salah, betul salah, betul salah, betul salah. Semuanya dia akan jadi, tu kita panggil dia, jumlah dia akan jadi 20. Okey. Itu ya nombor 2. Nombor 3. Nombor 3 kat sini kamu tengok. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan kota A ke kota B. Jadi 4 jalan kota A, kota B. Saya akan buat macam ni. A pergi ke B. Ada 4 jalan. 1, 2, 3, 4 jalan. Kemudian 5 jalan kota B ke kota C. Kota B ke kota C ada 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian dia cari bilangan cara perjalanan pergi dan balik. Melalui kota B yang boleh dilalui jika menggunakan jalan yang sama. Jalan yang sama senanglah. Jalan yang sama kita tengok cerita jalan yang sama ni. Maksudnya kalau dia pergi, dia balik pun jalan yang sama. Jadi kita kira atas sekali lah. Dia kira sekali je lah. Jadi maksudnya yang ini 4. Kalau kita buat 4, lepas tu setiap 4 ni akan pecah kepada 5. Lepas tu kita panggil dia 4 darab 5. Sama dengan 20 jalan. Okay, yang ini yang mudah. Yang kebatnya, B tu kebat. Kita tengok. Kenapa B tu kebat? Dia kata apa? Tidak menggunakan jalan yang sama. Dia tidak menggunakan jalan yang sama. Pergi dan balik tidak menggunakan jalan yang sama. Jadi maksudnya, kalau dia pergi A ke B, contoh saya buat gambar rajah pokok yang simple. A pergi B, saya akan ambil dia mula-mula ada A ke B ada pecah pada 4. 1, 2, 3, 4. Bilangan cara dia pergilah. Jadi setiap satu ni dia akan pergi, dia akan lalu 5. 1, 2, 3, 4, 5 macam tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia pergi. Tapi dia balik, dia tak payah lalu jalan ni lah. Balik dia kena lalu jalan yang lain. Jalan yang lain. Contoh macam mana? Dia balik, kalau dia lalu A, dia lalu kat sini, balik dia kena lalu pilihan dia lain jadi. Okey? Jadi macam mana kita nak buat cerita dia? Kembangan dia balik pula. Daripada 5 ni, dia akan pecah lagi 4. Dia boleh pecah 4. 5 ni dia boleh pecah 4 ke 3. Kejap saya tengok. 4 dia tak boleh balik jalan yang sama. 3. Kalau 3, kejap
4, 3. Cikgu dia 4 sebab 3 dia. darab Saya 4 dengan 3. Ha. 3 lepas tu darab 20. Ha? Kan? 4 darab 3 darab dengan tak ni betul macam tu. Tapi kita nak cerita dia masa dia pergi dia ikut yang 4 darab 5 ni. Kan? Tapi bila dia balik sebab dia tak boleh ikut jalan yang sama, kita kena buang dekat C ni satu jalan, kita kena buang dekat A ni satu jalan. Ya. Mic tak dengar. Dia tak ada. Dengar. Semua orang dengar. Kau seorang je tak dengar. Semua dengar ke? Dengar. Dengar ni. Kau seorang tak dengar ni. Tolong bagi tahu ni kejap. Dia tak tahu tu. Check dia. Hilang lah. Apa tadi saya cerita? Okay. Jadi masa dia pergi, kalau dia ikut jalan ni, bila dia balik, dia tak boleh ikut jalan ni balik. Jadi kita kena buang satu jalan. Buang satu jalan yang dia datang. Tapi walaupun kita tak tahu yang mana, dengan anggapan kita dah buang jalan dia lalu, jadi dia akan sambung apa? Dia akan sambung kat sini, sebenarnya A tu, dia akan patah balik, betul tak? Patah balik yang ini 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini, dia akan patah balik 3 saja. Sebab apa? Dia tak lalu jalan yang sama. Macam tu. Jadi kalau kita kira dari segi ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 4 darab 5 darab dengan 4 darab 3. Tu dia jadi macam tu. Nampak? Jadi jumlah dia akan jadi 240. Sebab masa dia balik tu, dia akan hilang seorang satu jalan. Sebab dia kata tak lalu jalan yang sama. Boleh, Sapuan? Boleh, cikgu. Okey. Kan? Nanti jangan mimpi-mimpi pula nanti mimpi saya malam ni. Kan? Dah. Nick, dah okey belum Nick? Okey dah. Okey dah. Okay. Kesian juga tengok sini kan. Okey. Kita tengok seterusnya. Dah okey ni Okey dah. kuat sikit speaker tu. Okey. Kita tengok yang kedua. Yang ini pun benda baru sebenarnya dalam silibus kamu. Yang pertama, yang atas ni biasa. Ini normal. Ini daripada dulu ada. Yang ini baru. Bentuk bulatan. Ini baru. New. Okey. Jadi tengok. Tanpa menggunakan kalkulator, cari setiap nilai yang berikut. Bila dia kata tanpa menggunakan kalkulator, maksudnya dia nak apa? Dia nak kamu buat sedikit. Sedikit kita panggil dia jalan kerja lah. Sedikit jalan kerja. Maksudnya kat sini, contoh kat sini, nombor 1A. Apa maksud 8 faktorial per dengan 5 faktorial? Masuk kat sini, 8 faktorial maksudnya 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Itu maksud dia. Yang bawah pula, 5 faktorial maksudnya 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okey. Jadi sebab dia melibatkan bahagi, kita boleh potonglah cerita dia. Potong ni dengan ni. Yang tinggal 5 darab 7 darab 6. Dapatlah jawapan kita. Berapa? 210 macam tu. Okey, boleh faham? Itu maksud faktorial tu, maksud tu. Ini maksud faktorial. Okey. Jadi tengok B. Apa pula B? B dia kata 8 faktorial tolak dengan 6 faktorial per dengan 6 faktorial. Kita tengok macam mana kita kira dia kan. Okey. Yang ini sebenarnya kalau kau pernah tengok 8 faktorial tolak 6 faktorial, dia macam kita boleh faktor tau. Kita boleh faktor. Kan? Jadi 8 faktorial ni kita akan ambil 8 darab 7.
Masa kita jumpa 6 ni, kita terus darab dengan 6 faktorial. Ini 8 faktorial. Saya pecah jadi macam ni. Tolak dengan 6 faktorial. Per dengan 6 faktorial. Itu kaedah dia. Jadi kat sini kita boleh faktorkan ni. Siapa boleh faktor? Kita boleh faktorkan 6 faktorial, kita boleh faktorkan. Yang tinggal apa? 8 darab 7. Alamak, pergi tutup bracket pula. Sorry. Tolak dengan 1. Per dengan 6 faktorial. Matilah 6 faktorial dengan 6 faktorial ni. Tengok betul-betul. Okey, jadi yang tinggal kat sini hanyalah 8 darab 7 tolak 1. 8 darab 7 tolak 1. Cuba tengok, faham? 8 tolak 7, 56. 56 tolak 1, 55. Cikgu, tolak 1 tu memang dia punya formula cikgu. Bukan formula, kita faktor. Oh. Dia macam yang ini sebenarnya saya buat kalau kau tengok ni. Yang penting kamu kena faham ni macam mana 8 faktorial jadi benda ni. Dia kena faham. Okey? Macam mana jadi macam ni? Ya, Nan. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi ni. Okey. Okey, yang ini yang penting ni, yang ini macam mana tukar jadi ni Okey, kamu tengok 8 faktorial maksudnya 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Itu maksud adalah sama dengan 8 faktorial. Ni semua adalah 8 faktorial. Okey, tapi sebab saya nampak dekat soalan dia ada tambah tolak. Bila tambah tolak, konsep kita memang kita kena faktorkan. Sebab tu saya akan ambil ni 6 sampai 1 ni. 6 sampai 1 ni maksudnya apa? Ini adalah 6 faktorial. Jadi dia akan jadi 8 darab 7 darab 6 faktorial. Untuk 8 faktorial ni. Nampak? Lepas tu saya tolakkan dengan sambung cerita dia. 6 faktorial per dengan 6 faktorial. Dia jadi macam algebra lah. Kalau kita gantikan 6 faktorial ni dengan X contoh. Dia akan jadi apa? Dia jadi seolah-olah yang ni 56X tolak X per X. Macam tu cerita dia seolah-olah. 56X tolak X per X. Jadi bila kita faktorkan dengan benda tu, dia akan jadi 56 tolak 1 per dengan X. Sebab tu X mati. Yang tinggal apa? 55. Nampak? Tujuan dia adalah kita nak matikan, nak potong dengan yang bawah. Boleh faham? Boleh cikgu. Ya, Nan. Okey. Sekarang B dah. Kita try tengok macam mana dekat C pula. Apa soalan C C tu. Okey. C kita kat sini soalan dia melibatkan 4 faktorial per dengan 2 faktorial, 2 faktorial. Ini macam mana pula cerita dia. Okay, dia tak ada tambah tolak, tak apa dah, tak ada masalah. Problem dia kalau ada tambah tolak. Yang ini senang je, iaitu 4 faktorial kalau kamu ambil. Ini 4 faktorial maksudnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mampu buatlah. Kalau dia bagi 14 jangan buat macam ni. Jenuh cerita dia. 2 faktorial, 2 darab 1. 2 faktorial, 2 darab 1. Nampak? Jadi kita potong. Bila kita potong, yang kita potong siapa? Kan? Nak potong dengan 2 boleh? Sekarang tinggal seorang lagi. 2. 2 dengan 4 potong lagi. Tinggal apa? 2. Dia tinggal apa? 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan 6. Boleh? Ini maksudnya kamu faham apa maksud faktorial. Faktorial tu maksudnya dia akan darab dengan dia punya tolak macam janjang. Okey. D. 7 faktorial, 5 faktorial per dengan 4 faktorial, 3 faktorial. Woi, ini banyak cerita ni. Sebab atas ni 2 orang. Kalau atas 2 orang besar cerita dia. Jadi saya ambil kat sini contoh macam mana kita nak kira bagi senang lah. Kalau nak senarai 7 kan panjang, 5 kan panjang. Apa saya buat? 7 kita potong dengan 4. 7 kita potong dengan 4. 7 kan macam tadi. Kalau 7 potong dengan 4 tinggal apa? 7 darab 6 darab 5. Darab 4 faktorial. Per dengan 4 faktorial. Ini kita nak potong yang 7 dengan 4. Okey.
Kemudian dia sambung cerita dia, darab saya asingkan dua orang ni pula. 5 saya nak potong dengan 3. Jadi 5 darab 4 darab 3 faktorial, 3 faktorial. Okey, cuba tengok yang ni. Boleh faham tak apa yang saya tulis yang ni? Macam mana kita pecah benda tu? Okey. Tapi kalau dalam exam, kalau dia tak kata tanpa guna kalkulator, tak payah buat benda ni. Tekan je kalkulator buat jawapan. Sebab yang ni nak tunjuk jalan kerja je, kita boleh potong ni. Yang tinggal semua ni. Bila tinggal semua ni tetap guna kalkulator. Tapi kita nak buat jalan kerja je cerita dia. Tekanlah kalkulator. 7 darab 6 darab 5 darab 5 darab 4. 4,200. Boleh? Yang penting macam mana kita boleh pecah tu. 7 saya nak potong dengan 4, pecah dia jadi apa? Yang tu penting. Nak pecah faktorial tu. Boleh? Okey. Saya naik sebab kamu ada buku teks tak? Ada kan? Saya naikkan sikit ni jadi kecil tulisan nanti. Okay. Kita pergi dekat nombor 2 Kita masuk nombor 2. Tadi yang 1, nombor 2 kan? Kenapa saya punya kertas saya ingat? Sekejap, saya betul lah. Ke handphone saya ingat? Cantik sikit lah. Macam tu. Okey, nombor 2 Cari bilangan cara menyusun semua huruf dalam perkataan berikut tanpa ulangan huruf. Ini tanpa ulangan huruf senang. Kalau huruf tak ada sama senang. Contoh A. SURD. 1, 2, 3, 4. Jawapan kita 4 faktorial. Macam tu je. Nampak? Lepas tu tekan kalkulator. Okey, nampak? Cerita B. Locus. L-O-K-U-S. Ada tak huruf sama? Tak ada. Tak ada maksudnya terus jadi apa? 5 faktorial. Dia nak susun semua huruf. Nampak? C. Vektor. Senang cerita dia. Vektor. Vektor maksud 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial. Itu cara menyusun semua huruf perkataan dia. Okey, di permutasi. Permutasi. Satu permutasi. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan kita 9 faktorial. Untuk jawapan belah sini kamu tekan je dalam kalkulator. Sebab yang saya penting jalan kerja di belah ni. Sebab mesti dah betul lah. Senang. Okey, itu syarat dia apa? Dia kata cari bilangan cara menyusun semua huruf. Kalau sebahagian cerita lain. Contoh dia bagi 4 huruf dia nak susun 2. Itu kemudian. Itu kita jumpa kejap lagi. Jadi dia kata semua huruf tanpa ulangan. Semua huruf tanpa ulangan dia pakai faktorial je. Bilangan huruf faktorial. Senang. Okey. Nombor 3. Berapakah bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan untuk duduk di sebuah meja bulat sebuah restoran? Ini bulatan. Meja bulat maksudnya ada meja bulat, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam mana cara nak menyusun 7 orang pelanggan duduk di sebuah meja bulat sebuah restoran? Jadi kamu kena ingat formula ini. Kena ingat formula ni. Formula bentuk bulatan. Formula bentuk bulatan kena ingat. Okey. Iaitu formula dia adalah dia kata apa? N tolak 1 faktorial. N tolak 1 faktorial. Jadi maksudnya N kita berapa? 7. Jadi jawapan kita kat sini dia akan jadi 7 tolak 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial. Dia macam tu. Ikut formula dia. Okey, jadi 6 faktorial berapa dapat? $720. Cuba tengok. Betul. Okey, ini kena ingat formula. Bentuk bulatan, bentuk linear, macam tadi disusun dalam satu barisan. Dia panggil disusun dalam satu barisan. Ini disusun dalam bentuk bulatan. Itu beza. Bulatan dengan barisan berbeza. Sebab bulatan bila dia bersambung, benda tu kita susun contoh macam inilah. Saya susun bulatan, saya ambil sikit lah A, B, C.
A, B, C. Kan? Lepas tu tengok. Tiba-tiba saya letak A kat sini. Tapi B kat sini, C. Ini dikira sama je. Kedudukan dia kita anggap kedudukan yang sama. Sebab A lepas A, B, C macam tu. Kedudukan yang sama. Okay? Itu beza dia. Kalau kita buat dalam bentuk barisan, cerita lain tu cerita dia. Cikgu. Kan? Ya. Apa dia? Dia tolak satu tu. Kenapa? Itu formula. Formula ni. Ni kena hafal formula. Ini formula untuk susunan dalam bentuk bulatan. Ni kena ingat formula ni. Dalam buku teks dia bagi ni. Okey? Formula dalam bentuk bulatan. Penerangan dia panjang cerita. Kan? Jadi ingat formula. Ingat formula kalau dalam bulatan memang formula dia n tolak 1 faktorial. Itu dalam bentuk bulatan. Apa saja yang dia kata susun dalam bentuk bulatan, macam tu cerita dia. Boleh? Boleh dah. Hafal lah formula ni. Okey? Boleh sebab kita tak ada syarat tambahan, itu saja dulu. Okey. Nombor 4. Tentukan bilangan cara menyusun 8 butir permata berlainan untuk bentuk sutas rantai. Sama rantai. Okey. Yang ni anggapan dia apa? Anggapan dia walaupun rantai tu bentuk tak bulat macam mana, bentuk macam ni ke rantai macam ni. Jadi bulat dia punya permata dia tetap akan bersambung tau. Kita anggap dia sebagai apa? Satu bulatan. Kita anggap. Cikgu, rantai saya tak bentuk bulatan. Bentuk saya letak bentuk oval je. Dia kira sama. Dia kira benda ni bersambung macam tu. Kita panggil dia bulatan. Okey. Jadi formula dia akan jadi yang sama. Apa formula dia? Menyusun 8 butir permata. Jadi 8 butir permata, jawapan kita akan jadi apa? 8 tolak 1 faktorial. Macam tu je. Okey. Tapi kalau dia tanya, kalau kamu ingat formula dia, kamu letak formula dia tau. Sebab ini formula. Kan? Ada pelajar dia letak 7 faktorial. Kalau dia ambil jalan kerja, dia ambil apa? Jawapan betul sebagai full mark, dapat. Tak ada masalah. Okey, 7 faktorial akan jadi 5040. Ini kena ingat formula bulatan. Kalau formula barisan, dalam satu barisan dia straight je. Kalau ada 7 orang, 7 faktorial. Okey, tapi kalau bulatan kena tolak 1. Boleh? Okey, tengok seterusnya. Okey, yang ini yang selalu masuk exam, iaitu bilangan pilih atur n objek berbeza diambil pada satu masa diberi oleh NPR. Okey, ni nak cerita dia pasal NPR, cerita dia. Kan? Contoh NPR ni NPR. Okey, P ni nak cerita kamu kalau soalan exam. P ni adalah permutation. Jadi dalam bahasa Melayu kita panggil dia pilih atur. Okey? Itu cerita dia kan. Tapi bila pilih atur, dia punya perkataan yang penting adalah atur. Mengatur. Tapi dalam soalan dia tak tulis mengatur kadang-kadang. Yang dia tukar. Atur ni dia panggil selalunya susun. Jadi kalau kamu nampak perkataan dia menyusun, maksudnya ada susunan tertentu, itu adalah pilih atur. Kan? N pilih R. N pilih R ni contoh ni macam ni lah. Kan? Ada 5 benda, susun 4 je. Jadi maksudnya 5P4. Okay? Contoh macam ni soalan dia. Nombor 1. Nombor 1A tu dia bagi 5P3. Maksud dia apa? Ada 5 benda. Kan? Ada 5 benda. Okay? Kamu hanya perlu susun 3 saja. Ada 5 benda, susun 3 saja. Itu cerita dia. Okay? Jadi macam mana nak buat? Kalau ikut jalan kerja kat sini, dia pakai formula ni, dia bagi formula dia 5P3 sama dengan 5 faktorial per dengan N. N dia 5. 5 tolak 3 faktorial. Okay? Ini cara dia. Cara saya lebih kurang sama kan? Cuma saya menggunakan teknik, ada satu teknik ni. Kalau kita nak susun 3, saya buat 3. Gitu. Nampak? Bila letak 3, saya letak berapa? 5. 5 darab 4 darab 3. Sama cerita dia. Ni dengan ni jawapan dia sama. Nampak? Sama cerita dia. 8
nak susun 7. Cuma dalam kaedah saya ni kalau 8 susun 7 berjaget pula cerita dia. Tapi tak apalah. Nak bagi faham 8P7. Kalau ikut teknik saya berapa nak susun? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya kita akan buat 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Betul. Okey. Itu cerita dia untuk susunan dia 8P7. Ataupun pakai formula, dia akan jadi apa? 8 faktorial per dengan 8 tolak 7 faktorial. Dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, sama juga C. 9P5. 9P5 boleh juga ditulis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Nampak? Atau formula 9 faktorial per dengan 9 tolak 5 faktorial. Okey. Jadi 7, 7. Apa jadi 7, 7 ni? 7P7. 7P7. Apa benda? 7P7 maksudnya di 7P7 sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sama juga dengan 7 faktorial macam tu. Kan? Jadi formula kita keluar satu, dah jumpa satu kat sini. Saya akan jadikan dia sebagai formula. Iaitu kalau N, Pn sama nombor, dia sama juga dengan N faktorial. Macam tu. Okey. Dan satu lagi letak tu. Kalau N, P0 sama dengan 1. Jangan silap. N P0 sama dengan 1. Kalau kau ambil kalkulator pun, tu, try tengok. Kita ambil apa pun nombor pun. Contoh saya ambil 8. P kat sini darab. Shift darab. 0. Dapat jawapan dia 1. Jadi semua jawapan ni kita boleh check. Kita hanya perlu tekan kalkulator je. P. Kat darab tu P. P adalah apa? Pilih A2. Okay. Sebab tu topik ni senang sebab banyak boleh pakai kalkulator. Kecuali soalan dia kata tanpa menggunakan kalkulator. Dia kata tanpa menggunakan, bukan tak boleh guna. Tunjuk jalan kerja sikit. Kan? Okay. Kita pergi nombor 2 boleh? Saya laju sikit. Nombor 2. Dalam satu perlombaan basikal. Okay. 9 orang peserta akan merebut tempat Johan, naib Johan dan ketiga. Tentukan bilangan pilih A2 bagi 3 tempat utama tersebut. Maksudnya apa? Ada 9 peserta nak berebut 3 tempat. Tu jawapan kita. Ada tak dia kata tanpa guna kalkulator? Tak ada. Maksudnya ini jalan kerja dia. Tekan kalkulator. Terus. Ambil. Tekan. 9 shift darab 3. 504. Macam tu je. Boleh Okey. Sebuah stadium mempunyai 5 pintu. Cari bilangan cara 3 orang boleh masuk stadium itu dengan menggunakan pintu yang berlainan. Ada 5 pintu. 3 je orang je masuk. Kan? Jadi kita akan buat 3 orang je. Itu cerita dia. Okey, dapat jawapan kita, tekan kalkulator je. 5 P3 60. Okey, nombor 4. Cari bilangan cara nombor terdiri pada 4 digit. Yang dibentuk daripada digit-digit ni. Okey. Dia nak 4 digit je. 1, 2, 3, 4 digit je. Okey. Semua ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi maksudnya 8 nak susun 4 sahaja. Siap. Sebab tu guna formula ni. 8P4. Topik ni sebenarnya dia tak susah. Nak tahu nak tekan apa je. Nak tekan apa, dapat tekan, selesai. Sebab tu dia ada soalan kebat. Bila soalan topik-topik jenis macam ni, dia banyak kebat. Sebab apa? Kalau dia tak buat kebat, alangkah indahnya hidup untuk jawab ADMAT ni kan. Okay?
Seorang peserta di sebuah restoran perlu menyusun 10 biji pinggan di atas sebuah meja bulat. Uish, dia main bulat. Tetapi meja tersebut hanya boleh memuatkan 6 biji pinggan saja. Dia buat hal. Dia buat hal. Okey, cari bilangan pilih atur bagi menyusun pinggan-pinggan tersebut. Okey. Kalau susun semua tadi, kita pakai formula kita kena per dengan n dia. Bilangan dia. Kan? Sebab apa? Dia akan bertemu benda tu. Okey. Tapi sekarang ni ada 10. Kita kembali pada nanti kamu lupa tadi, ingat apa? Bulat bulatan. Mana bulatan tadi? Formula bulatan. Yang asal lah. P sama dengan n faktorial per dengan n. Ini untuk apa? Asal. Asal bulatan. Okey. Kemudian tu dia buat, dia akan jadi, dia kata sama dengan, kalau kamu tengok dia pecah jadi n tolak 1 faktorial per dengan n. Itu jadi dia n tolak 1 faktorial tu. Ini dia bagi formula. Kan? Okey. Sekarang dia tanya, dia kata beza dia sekarang ni, dia kata ada 10 pinggan. Tapi nak susun 6 saja. Okey. Kalau ikut yang linear, kita akan buat n 10 P6. Itu kalau kita buat untuk linear punya. Okey, jadi untuk bulatan macam mana kita nak buat? Kita kena kurangkan kat mana? Okey. Jadi kat sini saya tengok dia ada 6. Kita nak susun 6. Jadi saya akan buat kat sini lebih kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alamak, tercantik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemudian dia akan susun 10. Patutnya dia akan susun kalau ikutlah 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okey. Tapi kalau 10 start kat sini, boleh juga. Nampak? Kalau 10 start kat sini, boleh juga cerita dia. Kalau 10 start kat sini, boleh juga. Nampak? Kalau 10 start kat sini, boleh juga berlaku. Kalau 10 start kat sini, benda yang sama akan berlaku. Dia boleh rotate. Dia kira benda yang sama perjalanan dia kan. Jadi kita kena per dengan bilangan kursi tersebut. Cuba kamu tengok. Apa jadi? 10 P6 kita per dengan bilangan kerusi dia. Dan kerusi dia adalah 6. Okey, apa dapat ni? Tekan kejap kalkulator saya ni jam. Oh dah dapat dah. 25,200. 25,200. Maksudnya sama cerita dia. Kita kena ambil formula yang asal tu. Okey, iaitu kalau bulatan walaupun tak cukup, kita akan jadikan dia pengiraan biasa linear. Macam mana kalau susun linear? Per dengan bilangan pilihan kita. Maksudnya kat sini apa? Nak kira kalau straight susun 10 P6. Tapi sebab ada 6 kerusi, bahagi 6. Macam tu. Itu formula dia untuk kalau berada dalam bulatan tapi tak cukup sifat. Boleh
Kena beli kalkulator baru ni. Kalkulator saya ni dia sangkut-sangkut. Okey. Tengok latihan. Okey ke? Kalau sangkut beritahu terus. Dah ada soalan corona. Aduh, corona. 4.4. 4.4 Tengok. Tentukan bilangan cara menyusun semua huruf berbeza daripada setiap perkataan berikut. Semua huruf berbeza daripada setiap perkataan berikut. Okey, yang ini maksudnya ada huruf yang sama kan? Ada berlaku huruf yang sama. Nombor 1A dia kata corona. Okey, jadi cerita dia sama juga. Menyusun semua huruf berbeza. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial. Okey, per dengan apa yang sama. O yang ada sama. Berapa yang sama? 2 yang sama. 2 faktorial. Itu formula dia. Kan? Yang biasa per dengan benda yang sama. Dapat jawapan. Okey, ambil kalkulator tengok. 6 faktorial bahagi dengan 2 faktorial. $360. Boleh? Cuba cek tengok. Cuba kamu try. Malaria pula macam mana? Malaria. Malaria. Sama cerita dia. Kan? Malaria. Ada apa yang sama? Tengok. Malaria. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapan kita 7 faktorial. Huruf apa yang sama? A. Ada A 1, 2, 3A. Jadi kena bahagi dengan 3 faktorial. Tekan kalkulator. Yang ni yang penting tau. Jawapan belakang tu tekan kalkulator je. Apa jawapan dia tekan kalkulator je. Okay. C. Hepatitis. Hepatitis. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 faktorial per dengan, yang ni lagi best. T ada sama, I pun ada sama. Jadi ada berapa T? Ada 2 T. 2 faktorial. Ada berapa I? 2 I. 2 faktorial. Gitu. Lagi ada lagi huruf sama, bahagi lagi. Kita bahagi dengan faktorial, bilangan, nombor yang sama. Dapat jawapan. Kan? Cuma yang ini kita tekan dapat 9 faktorial. Banyak ni. Bahagi dengan 2 faktorial ni. Oh. Berdegit cerita ni. Sekejap 1, 4, 5, 1, 5, 2, 0. Sejuta ni. Sejuta. Okey. Ini, lagi lah. Sekejap, di. Banyak sangat huruf ni. Kis. To, so, mia, sis. Ini soalan saja cari pasal lah. Kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 faktorial per dengan S ada. Kita kena cek betul. 1, 2, 3, 4, 5 S. Kemudian K tak ada. I ada. 1, 2, 3 I. Lagi. T tak ada. O. 1, 2 O. Habis Okey. Kita tekan kalkulator. Ni 14 faktorial bahagi kurungan 5 faktorial 3 faktorial
2 faktorial. Alamak, syntax error dia tak faham. Aduh, tak faham pula datang ni kan. Kena insert darab. Darab pun tak faham. Darab. Nah ambil kau. 6 0 5 4 0 4 8 0. Wow. Jangan sebut. Kalau sebut payah cerita dia. Jangan sebut nombor ni. Okey? Boleh? Cuba tengok. Di bawah tu yang 5 faktorial kena darab dengan 3 faktorial darab dengan 2 faktorial ya cikgu. Darab 2. Yang ni saya kenapa? Sekejap. Dia dapat 90720. Apa salah saya? Cuba tengok. Cek betul Saya tak? rasa cikgu tak letak faktorial tadi. Saya rasa. Oh ya. Saya tak letak faktorial. Sekejap. T ada 2. I ada 2. Yang tu je kan? Okay. 9 faktorial bahagi dengan 2 faktorial darab dengan 2 faktorial. Oh iyalah, saya tak letak faktorial lah. Dapat apa? 90,720 tu. Silap. Boleh Okey. Tertinggal faktorial lah ni. Okey. Soalan, tapi kamu faham maksudnya? Kalau ada huruf yang sama, kita kena bahagikan dengan huruf yang sama tu. Tapi kalau huruf senang nampak. Masalahnya soalan dia kalau melibatkan soalan yang tersirat. Contoh soalan nombor 2 tengok. Terdapat 5 batang pen biru, 3 batang pen merah dalam sebuah bekas. Kan? Cari bilangan cara semua pen itu dapat disusun dalam satu baris. Nampak? Kan? Semua batang maksudnya 5 batang pen biru dan 3 batang pen merah. Kan? Dia tanya cari bilangan cara semua pen tu dapat disusun sebaris. Macam mana kita nak buat? Dia 5 biru dan 3 merah. Jadi jawapan kita akan dapat apa? Semua berapa? 8. Okey, apa yang sama? Merah ada 5 sama. Merah pula. Biru ada 5 sama. Merah ada 3 sama. Tekan kalkulator. Cuma dia bagi bentuk perkataan. Tu beza dia. 8 faktorial bahagi dengan kurungan. Nanti saya lupa letak. Sekejap. 5 faktorial darab 3 faktorial. RM56. Betul RM56? Dapat? Sama tak? Sama. Sama. Okey. 56, nombor 2, nombor 3. Nombor 3 macam mana? Nombor 3 dia kata situ. Tengok nombor 3. Cari bilangan nombor 4. Nombor 3. Terdapat 4 helai bendera berwarna putih dan 6 helai berwarna kuning dalam sebuah kotak. Cari bilangan cara bendera itu dipasang pada satu tiang yang mencacang. 4 helai bendera kuning. 4 helai bendera putih. 6 helai bendera kuning dalam sebuah kotak. Cari bilangan cara bendera-bendera itu dipasang pada suatu tiang yang mencacang. Dia nak susun semua ke? Tak faham ke ayat ni? Kita try semua dulu lah. Macam tadi. Kalau 4 bendera putih, 6 bendera kuning. Macam tadilah cerita dia. 10 faktorial per dengan 4 faktorial, 6 faktorial. Dapat jawapan kita. Okey. 10 faktorial bahagi dengan 4 faktorial darab dengan 6 faktorial. 210.
Dengan cara dia. Nombor 4. Cari bilangan nombor ganjil. Cari bilangan nombor ganjil yang dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6 dan 8 dengan semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Uish, ini soalan kebat sungguh. Kan? Okey. Cari bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka. Angka dia apa? 3, 4, 6, 8. Okay. Semua angka selain pada 3 muncul tepat 2 kali. Jadi 3 muncul sekali je. Okey, saya faham. Nak jadi nombor ganjil, maksudnya kita punya kaedah kita boleh buat. Dia kata bilangan nombor ganjil yang dibentuk daripada semua angka ni. 3, 4, 6, 8. Kan? Dengan semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Maksudnya 3 hanya muncul sekali saja. Kejap, saya tak soalan ni. Saya faham sebab nombor ganjil dia mesti ada 3. 3 mesti duduk kat belakang. Sebab kalau 3 duduk tempat lain, benda tu tak jadi ganjil. Syarat dia nombor 3 ni mesti duduk di belakang. Yang saya tak faham ni, cuba kau tengok. Dia kata apa? Semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Dia muncul tempat sama 2 kali yang tu. Muncul tempat 2 kali. Kalau 4 boleh muncul 2 kali. 6 boleh muncul 2 kali. 8 boleh muncul 2 kali. Jadi dia banyak kes ni. Lepas tu kita belum belajar kes lagi. Kes 2 kali. Okay, contoh saya ambil macam ni lah. Maksud dia kata 2 kali, maksudnya saya akan anggap 3 sekali, 4 ada 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali. Maksudnya semua ni kalau buat, banyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, besar nombor ni. Kalau 7 faktorial. Test 630, betul ke? Maksudnya, kalau saya letak contoh, saya letak 44, 66, 88. Okay? Tapi benda ni dia boleh duduk sekati kat mana? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktorial per dengan 4 2 kali, 2 faktorial, sorry. 6 2 kali, 2 faktorial. 8 2 kali, 2 faktorial. Itu maksud soalan ni kot saya rasa. Okay? Dapat jawapan dia 630. Betul ke jawapan dia? Cuba tengok. Betul. Betul Okay? Ini nak faham soalan mana ni? Okay? Cari bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka. Okay. .5. Dia dah start dah ada kepala otak. Ada gambar otak ni. Cari bilangan huruf-huruf daripada perkataan tular. Okay. Viral. Tular.
T-U-L-A-R. Tular. Jika, dapat disusun jika A, huruf vokal dan konsonan disusun berselang-seli. Ini senang. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sebab apa? Sebab huruf vokal ada 2. Konsonan ada 3. Nampak? Jadi satu cara je kita boleh buat. Iaitu kita boleh susun konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Itulah cara dia. Kalau kita letak vokal sekali tak boleh. Kalau kita letak vokal dulu nanti akan wujud KK. Dia tak nak. Dia kata huruf vokal dan konsonan disusun bersama-seli. Ini jawapan kita. Macam mana nak kira dia? Senang aja. Yang pertama, yang ini K, K, K ni dia tetap tak boleh bergerak dah. Dia tetap kena duduk pada 3 tempat juga. Dia ada berapa konsonan? Ada 3 konsonan. Kita kena susun dekat 3 tempat yang tetap. Itu kita panggil 3P3. Nampak? Vokal pun sama. Ada 2 vokal tapi hanya boleh disusun pada 2 tempat yang tetap. Tak boleh ubah dah. Jadi 2 vokal susun 2. Ini jawapan kita akan dapat. Itu cara kita buat. Okay? Ini kaedah kita panggil dia menulis idea dan mengira mengikut formula. Jadi kita akan dapat jawapan dia 3 faktorial, 3P3, 3 faktorial. Darab 2 faktorial senang tekan. 12. Macam tu cerita dia. Cikgu. Ya. Boleh terangkan balik tak? Masa macam kurang faham kat yang part 3P3, 2P2 tu. Oh ni. Okey. 3P3 dia maksudnya 3P3 ni. Dia maksudnya NPR tu. NPR tu maksudnya berapa yang kita ada, kan? Susun berapa? Bukan yang silap. Yang cikgu kata pasal K tu tempat dia dah tetap. V tu ni. Itu maksudnya K ni dia dah tetap dah tempat ni. K boleh tak duduk sini? Tak boleh. Nampak? K hanya dia boleh duduk sini, sini je. Jadi berapa tempat? Dia seolah-olah kita keluarkan benda tu jadi KKK macam ni. Nampak? Bila KK macam ni maksudnya ada berapa konsonan? Konsonan semua ada TLR. Maksudnya ada 3 konsonan yang kita hanya boleh susun dekat 3 tempat. Itu maksud dia. Dia tak boleh tukar tempat tau. Maksudnya dia dah tetap dah kat situ. K tu. V pun sama. Nampak? Dia seolah-olah kita kena letak masa kerusi lah. Kerusi. Kita letak kerusi tu. Kerusi tu okey. Ni tempat lelaki je. Perempuan tak boleh duduk. Macam tu. Soalan ni boleh dibuat juga lelaki perempuan. Tapi kalau ada 6 orang macam mana? Kalau ada 6 orang. Contoh saya kata ada 6 orang. Ada 6 orang. Dia kata lelaki dan perempuan yang berlainan. Lelaki perempuan berlainan lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lelaki perempuan berlainan. Nampak? Jadi lelaki perempuan. Kalau lelaki berlainan, perempuan berlainan, kamu kena buat macam ni tau. L1, L2, L3. Dia kena selang-seli. Yang ni perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Menunjukkan berlainan. Nampak? Tapi kita ada satu kes lagi. Kita boleh letak perempuan kat depan dulu. Jadi dia ada different case. Case yang berbeza. Kalau kita letak perempuan dulu pun boleh. Perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3. Yang ini laki 1, laki 2, laki 3. Sebab apa? Bilangan dia genap. Tapi kalau bilangan dia ganjil, senang-seli satu cara je. Tak boleh buat apa dah. Kalau macam ni kita kena buat 2 kali lah. Jawapan kita akan jadi 3 faktorial, 3 faktorial. Yang ni 3 faktorial, 3 faktorial. Dua-dua ni kena campur. Dapat jawapan akhir. Kalau macam ni lah. Kalau nombor genap. Kalau ganjil, tak ada. Dia satu kes je. Dia tak ada kes tambahan. Boleh Syak? Macam mana? Okey? Boleh. Okey. Try dulu. Nanti ada benda kat sini kot boleh akan explain lagi kan. B Susunan bermula dan berakhir dengan huruf vokal. Okey, sekarang ni syarat dia kata 1, 2, 3, 4, 5. Dia kata mesti bermula dan berakhir dengan huruf vokal. Kalau jadi kat sini tempat dia mesti vokal, tempat kat sini pun mesti vokal. Kan? Bermula dan berakhir dengan vokal. Okey? Jadi macam mana cerita dia kat sini? Jadi kita tengok soalan kat sini, semua ada 5. Okey, jadi vokal kena duduk ambil tempat dulu.
Sebab dia kata vokal mesti duduk sini dan sini. Mesti vokal. Faham kan? Tengah-tengah ni siapa-siapa boleh. Siapa-siapa boleh. Tapi sebab vokal ada dua saja, senanglah cerita dia. Bila vokal ada dua maksudnya sama ada you duduk depan, A duduk belakang ataupun A duduk depan, you duduk belakang, itu saja cerita dia. Jadi maksudnya boleh tak vokal duduk tengah-tengah? Tak boleh lah. Kenapa vokal tak boleh duduk tengah? Sebab dia kata vokal mesti mula dan akhir. Dan vokal kita ada dua orang aja. Jadi dia tak boleh duduk tengah-tengah. Jadi tempat vokal dah tetap V, V, manakala konsonan memang dah tetap tengah-tengah. K, K, K. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh Jadi jawapan dia sama tak dengan ni? Sama. Sebab dia tetap. Jawapan kita V ada dua tempat. 2 P2. 3 P3. Dapat jawapan sama lah. 12. Macam tu. Sebab dia tak boleh berubah tempat lah. Kalau dia boleh berubah, kita boleh buat case. Kan? Dia macam jadi lawyer pula cerita ni. Buat case ni. C. Huruf konsonan dan vokal dalam kelompok masing-masing. Huruf konsonan dan vokal dalam kelompok masing-masing dia macam ni. Maksudnya vokal duduk dengan vokal, konsonan duduk dengan konsonan. Nampak? Itu cerita dia. Tapi kes yang ini ada dua kes, betul tak? Dia boleh jadi dua kes. Maksudnya apa jadi kalau kita letak konsonan dulu? Kita kena buat different case lah. K, 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 V, V. Macam tu. Sebab dia kata konsonan dan vokal duduk dalam geng masing-masing. Dia tak boleh campur orang lain. Okay? Bila kes masing-masing, atas kena buat kes, kena kira dia, bawah kena kira, kena campur. Different case kena campur. Jadi yang atas kita akan dapat apa? Cerita dia sama. Cerita dia sama. Maksudnya sama lah jawapan tadi. 2P2, 3P3, 2 ini 3P3 dulu. Kalau kamu terbalik pun tak kisah. 2P2, sini dapat jawapan 12, ini pun 12. Campur jadi 24. Boleh faham? Cikgu. Ya Nick. Dia kelompok masing-masing tu maksudnya dia macam Tak dengar Nick, tak dengar. dia daripada asalnya boleh faham tapi dia macam tak tahu kenapa jadi 12 tambah 12 tu. Oh ni sebab dia kes berbeza ni. Sebab kita ada dua cara nak susun. Susunan pertama kalau kita buat vokal dulu. Kita letak vokal dulu kemudian baru letak konsonan. Kita kira dapat 12. Nampak? Ni kes kedua. Kita tak boleh darab lah. Tak boleh darab terus. Kena buat asing kes dia. Kes kedua pula, dia melibatkan kalau kita susun konsonan dulu. Baru vokal. Sebab syarat dia tak kata bersapa dulu. Dia kata asalkan dia orang duduk sekali. Berkelompok. Jadi kita dapat yang atas pun kita akan dapat 12. Bawah 12 jadi total dia kena campur lah. Ini kita panggil kalau melibatkan kes berbeza. Kena buat kes. Kadang-kadang ada banyak kes. Dia ikut. Nanti kamu akan belajar cerita-cerita yang melibatkan banyak kes. Bertukar-tukar kes dia. Temui dalam SPM saya tengok paling dahsyat pun soalan 2 tahun lepas kot. Dia keluar sampai 4 kes. Pelajar kena buat. Okey, try now. Nombor 2. Cari bilangan, baca pun salah. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang lebih pada 2000. Tengok dia cerita. Dia nak 4 digit. Maksudnya 4 digit macam ni lah. 4 digit mesti lebih pada 2000. Dapat dia bentuk dengan menggunakan digit-digit 0, 2, 4, 5, 6, 7. Yang ni kita kena buat case. Kenapa kita buat case? Bila dia kata nak lebih besar pada 2000, siapa yang boleh duduk kat depan? Siapa boleh duduk kat depan? Yang boleh duduk, kita senarai kan siapa? Yang boleh duduk siapa? 4, 5, 6, 7. Betul tak? Kan?
Okey, belakang ni siapa boleh duduk? Siapa-siapa boleh duduk. Kita tak peduli siapa duduk belakang ni. Sebab apa? Tak ada syarat mengatakan siapa duduk kat belakang. Duduklah siapa pun. Nampak? Jadi kes kita kat sini, tempat yang pertama ni, hanya 4 orang saja boleh duduk. 4 cerita dia. Kita letak 4. Dia tak boleh buat apa dah. Kenapa saya letak 4? Sebab ada 4 orang P1. 4 P1 4. Jadi 4 ni memang dah 4. Tak boleh buat apa. Okey? Yang lain kita tengok. Semua ada berapa? Ada 6. Dah pakai satu tempat. Dah pakai satu tempat. Kan? Maksudnya tinggal lagi berapa? Tengok. Dah pakai satu tempat, tinggal lagi berapa? Okey? Jadi kita tengok. Jadi kita tengok yang pertama, kita pertimbangkan untuk 4, 5, 6, 7 ni duduk depan. Yang belakang siapa-siapa pun boleh. Maksudnya tempat belakang ni kosong boleh, 2 boleh, semua orang boleh duduk. Tak kisah siapa. Okey? Jadi yang tinggal berapa nombor? Tinggal lagi 6 tolak 1, 5. 5 nak berebut 3 tempat. Itu jawapan kita. Okay? Cuba tekan tengok. Dapat berapa? Empat darab dengan 5P3. Cikgu, bukan 2 pun boleh duduk ke kat depan sebab dia nak lebih daripada 2,000. Oh iyalah. 2 pun boleh lah. Betul lah. Dia nak lebih daripada 2,000 betul tak? 2 pun boleh. Saya silap depan. 2 boleh. Tak boleh. Lebih daripada 2,000 betul tak? Kalau kita letak 2 kat depan maksudnya 2,000 something betul? 2,000 something. Dia boleh. 2 boleh. Jadi berapa orang kat sini? 5 orang naik cerita. Lima darab dengan 5P3. 300. Patut saya kira dia kenapa tak cukup? Sorry. Tak perasan. 2,000 something. 2,000 something pun lebih besar pada 2,000 lah. Nasib baik ada yang sampul. Ada diam-diam je. Diam. Tunggu saya. Masih sapuan. Kan? Okey. Nombor 3. Jika susunan yang mungkin menggunakan semua huruf dalam perkataan trigonometri. Trigonometri. Okay. Jika huruf G ialah huruf pertama dan I ialah huruf terakhir. Dia kata apa? Cari susunan mungkin menggunakan semua huruf. Semua huruf kena pakai. Bila semua huruf kena pakai, berapa huruf kita nak sediakan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Syarat dia, dia kata G ialah huruf pertama. G kena duduk depan, tak boleh buat apa. Kau duduk sini sengap. Tak boleh buat apa dah. Okay. Kemudian dia kata apa? Satu lagi. I ialah huruf terakhir. I pun duduk sini. Kau diam-diam. Sebab dia seorang, maksudnya tak payah kira dah. Dia 1 darab something, 1 darab something, tak payah kira, biar. Okay. Sekarang, semua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dah tolak 2, tinggal lagi 10. Nampak? 10 ni nak berebut 10 tempat juga. Nampak? Tapi kena ingat, ada huruf yang sama, kena bahagi. Kalau ada huruf yang sama, kita kena bahagi. Siapa huruf yang sama? R 2 faktorial. I 2 faktorial. G dah pakai. O 2 faktorial. T 2 faktorial. Baru dapat jawapan dia. Kena ingat tadi formula kita yang tadi iaitu
Kan? Kalau kita ada huruf sama, kita kena bahagi. Oh, ramai ni. Jadi kita akan dapat jawapan kat situ 10 P10 juga adalah 10 faktorial. Bahagi dengan 2 faktorial. Darab dengan 2 faktorial. 4 kali 2 faktorial. Dua 6, 800. Kan? Dia lagi banyak nombor, lagi besar lah nombor dia. Boleh? Cikgu jawapan belakang kan? Dia tak cukup kosong. Dah cukup. Dia Tertinggal apa? 22680. 22680. Jawapan belakang. Dia lari kat mana saya punya ni? G cukup. N. Betul tak saya buat? Cuba tengok. R ada 2. Cikgu, saya buat memang ramai cikgu dapat jawapan macam ni. Saya tak tahu kenapa buku teks jawapan ni tak cukup 1-0. Ya? Okey. Banyak Macam mana? jawapan ni memang 226,800. Itulah. Saya pun dapat ni. Belakang 22,680. Maybe typing error kot. Sebab skema jawapan pun soalan ni ada error. Dia ada betulkan tahun ni, hari tu. Oh, jadi dia kurang 01. Betul tak? Ya, dia kurang kosong. Kurang 01 kira kita panggil typing error. Kan? Saya ingat nombor ni lain. Okey. Kurang 10 okey lah. Jadi betul lah kita buat. Yang penting ni kamu kena faham macam mana tulis benda ni. Boleh? Boleh Boleh. Okey. Nombor 4. Nombor 4. Yang ni yang kacau dalam exam ni. Nombor 4 ni. Nombor 4 nampak dia kata tanpa syarat. Kamu pun apa benda tanpa syarat kan? Sebuah keluarga terdiri pada ayah, ibu, 4 orang anak duduk bersama-sama mengelilingi satu meja bulat. Sudah. Cari cara berlainan mereka duduk jika tanpa syarat. Tanpa syarat. Jadi tanpa syarat maksudnya apa? Dia tak kisahlah berapa orang semua. Ayah, ibu, anak 4 orang. Jadi semua ada 6 orang. Jadi bulatan tadi apa formula bulatan? 6 faktorial per dengan 6. Ataupun kita ambil cerita dia apa? 6 tolak 1. Sama kan? 6 tolak 1 pun sama. Itu formula kita. Ini untuk bulatan. Tanpa syarat. Tak ada syarat lah. Susun je. Kasih dia duduk suka hati dia. Jawapan kita adalah 120. Okey. Untuk B ni. Ayah dan ibu duduk bersebelahan. Yang ni kena buat ya. Kena buat cerita lah ni. Bulatan ada 6 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah 7. Salah susun. Bulatan dia memang susah susun Macam mana? 1, 2, 3, 4. Macam ni. Okey. 5, 6. Baru cantik. Boleh Okey. Sekarang kita ada tanpa syarat. Satu lagi. Dia kata syarat dia apa? Ayah dan ibu duduk bersebelahan. Ayah dan ibu duduk bersebelahan. Jadi kat sini, ayah dan ibu duduk bersebelahan. Maksudnya ayah dengan ibu kena duduk macam ni. Dalam satu kumpulan. Nampak? Jadi ada berapa kumpulan ayah ibu duduk? Ayah boleh duduk sini. Ayah boleh duduk sini. Ayah dengan ibu. Ayah dengan ibu boleh duduk sini. 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 Itu kalau kita susun. Suka hati kita. Asalkan dia duduk sebelah-sebelah. Okey. Tapi kalau ikut kaedah biasa yang kita jawab. Iaitu. Yang pertama. Apa kita buat? Kita kena gunakan formula untuk bersebelahan. Saya akan ajar kamu untuk bersebelahan dulu kan. Bersebelahan maksudnya dia duduk dalam satu kumpulan kan. Maksudnya ayah dengan ibu tak boleh pisah. Berapa orang tak boleh pisah? 2 orang.
Tapi ayah dengan ibu boleh tukar tempat kerusi ni. Ayah duduk sini, ibu duduk sini, terbalik. Bila terbalik ni maksudnya kita panggil dia 2 faktorial. Itu 2 faktorial. Maksudnya dia boleh suka-suka hati. Ayah kiri kanan. Cuma ayah dengan ibu syarat dia kena duduk sebelah. Tapi dia tak bagi tahu siapa duduk kiri, siapa duduk kanan. Okey, itu 2 faktorial. Okey, anak dia pula, anak-anak dia pula cerita dia, kan? Dia boleh duduk lagi 4 kerusi. Lagi 4 kerusi ni, suka hati korang lah nak duduk siapa dulu. Yang sulung, kedua, ketiga semua. Macam tu. Suka hati. Yang ni kita panggil dia apa? Suka hati. 4 orang anak duduk 4 suka hati. 4 faktorial. Boleh? Dan ayah ni, bulatan ni, boleh berubah tempat. Kan? Sebanyak berapa tempat? Ni kita buat bulat tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia boleh berubah tempat. Kita darab dengan 6. Macam tu. Okey, cuba kamu tekan tengok apa dapat. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Betul? Apa kamu dapat apa? Darab dengan Jawapan kalau yang darat dengan 6, 288. Tapi jawapan belakang lain cikgu, 42. Jawapan lepas modify yang baru, 48. jawapan dia 40. Kalau ikutkan yang betul, saya tak pasti. Tapi kalau ikut skema jawapan, yang terbaru ni 48. Oh, saya lupa. Satu. Kat sini. Bulatan. Bulatan. Oh. Ingat tak bulatan? Ingat. Bulatan kita kena bahagi dengan bilangan kerusi, betul? Ingat? Formula bulatan. Saya tertinggal. Ni, kena bahagi dengan 6. Cuba kira balik. Okey, dapat 48 ni. Formula untuk bulatan kena bahagi dengan apa? Bilangan berapa orang, betul tak kan? Dia tertinggal ni. Bahagi balik. Dapat jawapan sama dengan 48 siapa? 48 okey lah kan? Tadi banyak sangat 200 lebih tu. Okey. Cara susunan. Susunan ni dalam bulatan lah. Tapi jawapan asal dia apa tadi? Kalau jawapan asal buku teks 42, tapi dia dah tukar skema baru jadi 48. Oh, tu lah 42 memang tak boleh dapat tu. Mana dia tak boleh dapat 42. 48 lah. Kita ambil 48 kan? Betul kan saya tertinggal apa tadi? Bahagi dengan formula untuk bulatan, kita kena bahagi dengan berapa kerusi yang ada. Kalau 6 kerusi, bahagi dengan 6. Kan? Darab 6 kenapa? Darab 6 sebab apa? Ayah ni dia boleh berada di 6 kedudukan yang berbeza. Kan? Ayah ni boleh berada di 6 kedudukan yang berbeza. Ni,
Dah faham cerita dia? 6 ni sebab ada bulatan, ada 6 kedudukan. Okey, saya pun terlupa sebab tu saya beritahu formula bulatan ni baru tahun ni. Baru jadi formula bulatan kena ingat formula bulatan. Okey, kita kena kira macam biasa yang linear. Tadi saya kira yang linear yang panjang. Tapi kena bahagi semula dengan bilangan kerusi, bilangan benda yang kita susun dalam bulatan tersebut. Okey. Dah habis? Habis dah semua? Kan? Okey, itu contoh-contoh yang kita ambil dalam bentuk. Yang ni saya ambil daripada buku teks kan, buku teks kan, soalan daripada buku teks. Tapi kalau soalan melibatkan latihan soalan exam banyak saya ada. Saya tak rancang nak bagi hari ni. Kan sebab saya target hari ni saya nak bincangkan dalam buku teks saja. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok kita ulang sikit untuk sebenarnya yang susah dia kalau kamu tengok cerita dia yang mula-mula ni. Mula ni boleh jadi macam-macam cerita tau. Dalam exam yang ni yang kadang-kadang ramai yang sangkut. Ini iaitu sistem darab, kan? Sistem pendaraban, kan? Okey. Saya pernah jumpa soalan kebat pendaraban simple je. Markah dia 2 tak seronok betul, kan? Dia ramai yang sangkut soalan tu. Jadi hari ini kita belajar tentang pilih atur, teringkaskan balik, kan? Pilih atur. Yang pertama, kalau kamu tengok bila kamu dah belajar semua pilih atur dan gabungan, kadang-kadang soalan tu kamu tak dapat nak cam sama ada pilih atur ataupun gabungan. Tapi kita dah buat banyak soalan, kamu boleh nampak cerita dia. Yang pertama, dia mesti ada susunan tertentu. Mesti ada susunan tertentu. Kedua tadi kita ada buat susun huruf. Susun huruf susun huruf pun susun juga. Cuma bila susun huruf kadang-kadang dia mengatakan dalam bentuk kod. Dia kata nak buat kod. Kod ataupun dia boleh kata apa? Password. Password pun kena buat pilih atur. Okey, nombor plate kereta. Nombor plate kereta pun pilih atur juga. Nombor plate kereta tu. Kan? Sebab dia ada susunan tertentu. Okey. Yang kedua kita tengok tadi ada kita buat soalan berkaitan dengan manusia. Bila berkaitan dengan manusia, dia mesti dia mesti ada aturan, beratur. Okey. Kadang-kadang ada perkataan yang jarang kamu jumpa. Yang dalam soalan ni saya tak jumpa soalan ni iaitu sesi fotografi. Sebab fotografi ni bila kita ambil gambar kita ambil gambar dia ada susunan tertentu. Ambil lagi sekali lain cerita. Ubah tempat lain cerita. Itu kita bagi sesi fotografi. Okey. Lepas tu tadi kita ada jumpa tentang susunan nombor tentang digit. Cuma hari ni saya tak jumpa soalan digit apa? Digit genap. Dia boleh jadi ada tadi jumpa. Okey ada ganjil. Ganjil. Lepas tu dia boleh jadi lebih besar, boleh jadi lebih kecil. Okey, yang susahnya dia combine. Dia combine tu ada banyak kes cerita dia. Dia combine. Dia kata dia nak nombor genap kurang daripada 3,000. Dia jadi macam tadi yang kita buat tadi kan. Yang tadi soalan kita jumpa lebih pada 2,000. Nanti kita akan jumpa soalan-soalan macam tu. Okey, insya-Allah jadi minggu depan saya akan sambung lagi ajaran kita. Semua doa-doa lah bagi saya boleh datang ke office. Kalau tidak, kalau kat rumah susah sikit lah. Internet kat rumah saya tu kalau main Mobile Legend orang maki. Kan? Dia lag kau-kau kan. Okey. Buat macam mana kan? Duduk kat kampung. Okey, jadi untuk hari ni kita setakat ni dulu insya-Allah kan. Kamu cubalah buat dia ada yang saya tak buat tu latihan apa? Lepas 4.5 apa? Formatif. Kamu dah boleh try tu latihan formatif tu dan tengok macam mana. Kalau dah boleh jawab tu cantik. Okey, jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Guru.